Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan keluarga yang menonton video ini. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar bahawa mereka tidak suka kerajaan hari ini. Mereka tidak suka pimpinan Anwar Ibrahim. Nak guling Anwar, nak serang Anwar di media sosial dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mungkin yang tidak menyukai Anwar Ibrahim ataupun tidak senang dengan kerajaan hari ini, mungkin mereka bukan penyokong Anwar, mungkin mereka penyokong Mahathir ataupun penyokong Muhyiddin Yassin. Tapi saudara-saudara, kalau nak cakap Anwar tumbang, kalau nak cakap Anwar akan tidak sampai satu penggal, dan mungkin parlimen akan bubar dan sebagainya lah yang melibatkan kejatuhan Anwar, saya rasa perkara itu mungkin belum relevan untuk kita inginkan, untuk kita mahu ia berlaku. Bagi saya kita tunggu saja sehingga PRU 16. Kalau nak tumbangkan Anwar, disitulah waktu yang paling tepat, bukan hari ini. Jadi berkaitan dengan ini, mungkin ini juga satu kenyataan Anwar yang pasti menjadi satu berita yang menakutkan kepimpinan pembangkang dan musuh politik Anwar. Kalau takut jangan sampai lari litang pukang pula. Saudara-saudara, menurut PM Anwar, fokus ke arah kemajuan dan kepentingan negara. Rakyat Malaysia perlu fokus ke arah kemajuan dan kepentingan negara dan bukannya menumpukan perhatian terhadap perkara yang memecah belahkan perpaduan, kata Perdana Menteri. Negara ini mempunyai potensi yang baik, tak payah umpamanya menimbulkan pergaduhan, tetapi angkat martabat semua kaum, kata Anwar ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Bahar Cina, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Perak di Ipoh. Anwar turut menyelar tindakan segelintir pihak yang membangkitkan isu pelbagai kaum di negara ini merayakan perayaan kaum itu. Ada dibangkitkan ini orang Melayu pergi merayakan Raya Cina. Cina pergi, Melayu pergi Taipusam, semua perkara yang puluh-puluh tahun tak jadi masalah sekarang dikaitkan jadi masalah. Tapi kita nak layan itu atau nak fokuskan perpaduan kita? Kita nak pilih untuk terus ada perbezaan pendapat atau terus kukuhkan perpaduan? Dan untuk apa perpaduan? Untuk bangkitkan ekonomi kita, kata beliau. Ini satu keputusan Anwar, satu kenyataan Anwar yang bagi saya setuju. Anda pula, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita dikejutkan dengan beberapa isu yang melibatkan kepimpinan PAS dan juga kepimpinan DAP, bukan saja daripada kepimpinan PAS, bahkan daripada Parti Bersatu ataupun lebih umum, iaitu kepimpinan daripada PN pembangkang, ada melibatkan isu di antara pemimpin-pemimpin daripada PN dan juga DAP. Antaranya Muhyiddin Yassin bersama dengan DAP, Lim Guan Eng, Siti Mastura, MP PAS, yang terlibat isu berkaitan dengan 3 lagi pemimpin DAP. Baru-baru ini Menteri Belia Sukan Hannah Yeoh juga dilibatkan dengan isu di antara Hannah Yeoh dan juga Pesuruhjaya PAS Perak Razman. Jadi pada akhirnya apa yang berlaku kepada PAS? Adakah parti ini sebenarnya memang parti penunggang ataupun parti ini memang sebenarnya kaki fitnah? Kalau perkara ini benar, kalau ditunjukkan bahwa kepimpinan PN ataupun PAS
adalah kaki fitnah? Adakah mereka tidak mempunyai harapan untuk menang pada PRU 16 nanti? Adakah ini sedikit perlahan-lahan akan membuatkan PAS jatuh? Dalam satu tulisan yang saya lihat, PAS cemar nama baik Islam, sertai amanah yang lebih sederhana dan bebas fitnah. Nah, ini ada satu gesaan. Nah, rasanya gesaan kepada kepimpinan PAS untuk menyertai parti amanah yang juga parti di dalam kerajaan ataupun parti di dalam Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kebelakangan ini tindakan segelintir pemimpin PAS yang melemparkan tuduhan palsu dan fitnah meluluh telah mencemarkan nama baik Islam serta merosakkan kepercayaan rakyat terhadap politik yang sepatutnya menjadi medan dan menyatukan umat. Saudara-saudara yang saya amat hormati, bayangkan kalau perkara ini akan menjadi kenyataan, yaitu kepimpinan PAS sertai amanah yang lebih sederhana dan bebas fitnah. Takkan nak cakap amanah keluar daripada PH untuk bergabung dengan PAS. Saya rasa itu tidak akan berlaku. Tapi kalau ada gesaan untuk PAS menyertai amanah ataupun menyertai Pakatan Harapan, mungkin perkara itu boleh berlaku. Tapi bagaimana pula dengan penerimaan parti-parti di dalam kerajaan hari ini? Jadi kalau ini benar, agak-agak berapa ahli parti di dalam PAS ataupun mungkin wakil-wakil rakyat PAS yang akan menyatakan sokongan ataupun akan menyertai parti amanah ataupun Pakatan Harapan. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini MP Kepala Batas Siti Mastura telah diarah membayar saman sebanyak 830.000 atas tuduhan palsu. Manakala yang menggemparkan sekarang adalah kenyataan Razman yang mengeluarkan tuduhan melulu bahwa Hanayo adalah sebahagian daripada keluarga pengasas kumpulan YTL. Nah, saudara-saudara, itu adalah antara tuduhan palsu yang dituliskan di sini. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini mungkin satu tamparan padu untuk Hadi Awang. Mahukah Hadi Awang untuk mendengar gesaan ini ataupun hanya membiarkan saja cadangan ini? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, setelah sebelum ini kita mendengar kenyataan tentang lalat. Walaupun Dr. Mahathir ada membuat kenyataan tentang lalat melibatkan pimpinan UMNO, pada akhirnya Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO mengambil pendekatan yang lebih lembut. Zahid kata, hormat Tun kerana usia Tun Mahathir yang sudah terlalu tua, tahun ini saja masuk ataupun mencecah usia 100 tahun. Manakala pendekatan Puat Zarkashi pula berbeza. Pendekatan Puat Zarkashi berkata Dr. Mahathir sebenarnya lalat, terbang ke sana sini. Umum juga mengetahui, kalau kita kira Tun Mahathir pernah memimpin UMNO, Barisan Nasional Bersatu, Pejuang ataupun Pakatan Harapan, jadi pada akhirnya hari ini Tun Mahathir pula bersama-sama dengan sekutu barunya, yaitu Perikatan Nasional, bahkan dilantik sebagai penasihat SG4. Jadi persoalan yang timbul adalah, kalau Puat Zarkashi berkata Dr. Mahathir sebenarnya lalat terbang ke sana sini, adakah selepas ini Tun Mahathir juga akan terbang keluar daripada sekutunya hari ini? Mungkinkah juga Tun Mahathir akan menubuhkan lagi parti baharu? Antara menubuhkan parti baharu
ataupun menyatakan semula sokongan terhadap Anwar, ataupun mungkin menyertai Pakatan Harapan. Dan pada akhirnya mungkin satu lagi magic berlaku, di mana Tun Mahathir mungkin sekali lagi boleh mencipta sejarah, menjadi Perdana Menteri Malaysia sebanyak 3 kali. Oh, mungkin boleh juga ya jadi begitu, tapi ingatlah kawan-kawan, umur Mahathir sudah terlalu tua. Mungkin bukan menjadi pilihan bagi rakyat Malaysia. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, mungkinkah ada kemungkinan untuk Tun Mahathir menubuhkan parti baru, ataupun mungkin membawa PAS, ataupun bersatu masuk di dalam PH, masuk di dalam kerajaan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, Anda rasa kalau Mahathir menubuhkan parti baru, agak-agak siapa ahli-ahli di dalam parti baru Mahathir? Dan seterusnya pula, agak-agak siapa kalau Mahathir nak sokong semula PH, nak sokong semula Anwar, adakah perkara ini boleh berlaku, ataupun mungkin tidak mustahil untuk berlaku, ataupun mustahil untuk berlaku? Jadi saudara-saudara, menurut kenyataan Puan Zarkashi, Dr. Mahathir sebenarnya lalat terbang ke sana sini. Dalam kenyataan juga, Puan Zarkashi berkata, menyifatkan Mahathir yang berusia lebih 9 dekad sebagai lebih layak digelar lalat. Beliau juga berkata, UMNO ular berbisa, Dr. Mahathir sebenarnya lalat terbang ke sana sini. Apa komen Anda?